Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang dalam dunia perubatan yang lebih serius. Kita akan belajar, kita akan hasrat tidak mempelajari bidang alternatif medicine secara mendalam kan. Sebab lama lagi pun nampaknya kerajaan yang membuka universiti alternatif, universiti perubatan alternatif yang pertama di Malaysia. Ya, itu kerajaan sedang merancang lah. Ya. Dah ada dah banyak profesor-profesor dalam bidang perubatan yang dah tak sabar-sabar sangat. Apalah salahnya, dia kata, kita tubuhkan sebuah universiti alternatif medicine di Malaysia kan? Apalah salahnya? Sebab di dunia lain memang dah ada universiti-universiti yang sebegitu. Tapi kenapa Malaysia tak ada? Jadi tak kebeli kan? Berpuluh-puluh universiti, ratus, agaknya ribu dah dalam bidang medical, tapi satu pun tak ada dalam bidang alternatif. Tak pelik kan? Nampak sangatlah Yahudi dah kontrol sistem perubatan dunia. Nampak sangat. Okay? Jadi kita harus sedar kita ada pilihan. Alternatif maknanya kita ada pilihan. Semua benda kita kena ada pilihan kan? Tapi tiba-tiba untuk merawat penyakit kita tak ada pilihan. Kita main sorok-sorok, main sembunyi-sembunyi, ya, membuat pilihan yang terakhir dalam bidang alternatif. Masakan begitu, ya. Jadi ini nampaklah kita di ketinggalan sangat, ya. Jadi di Jerman umpamanya bidang perubatan alternatif 80% power. 80%. Kita tak ada. Ada pun segan hidup mati tak mahu. Dan terpaksalah affiliate dengan universiti luar. Universiti luar yang satu-satunya yang bertaraf antarabangsa, yang diterima oleh UNESCO dan WHO hanya satu, iaitu UICM lah yang sekarang ini. Dialah satu-satunya yang dikuasa oleh WHO. Sedangkan WHO tu Yahudi punya tu, tapi dia bagilah satu. Itu pun hanya kerana Anton Jayasuriya. Hanya kerana Anton Jayasuriya. Kerana nama dia, kerana hebatnya dia tu dalam bidang perubatan membelah, membedah, membuka. Itu yang dia baginya universiti itu. Because dia expert dalam anatomi. Tapi dia buat alternatif. Anton Jayasuriya ni alternatif, iaitu acupuncture. Jadi macam mana dia mahir dalam bidang pembedahan dan pembelahan, belah dan buka. Itu dipanggil anatomi. Anatomi ini maknanya, sebenarnya anatomi ini ialah belah dan buka. Tapi kita memahaminya, anatomi adalah struktur sistem tubuh badan manusia. Daripada tisu kepada sel, benan-benan sel, secara menyeluruhnya kepada tisu dan organ dan sistem yang harmoni mengikut sistem yang dinamakan fisiologi pula. Jadi diberilah kepada Einstein. Tapi Einstein sebenarnya kemahirannya dalam acupuncture, iaitu membelah orang tanpa pakai bius, maknanya pakai acupuncture. Acupuncture anesthesia, maknanya dia pakai gelombang lah. Dia pakai gelombang-gelombang elektrik supaya orang tak rasa masa belah tu sakit. Boleh sedar, tak payah bius. Ya. Lepas tu dia bagi juga acupuncture untuk nak kontrol dia punya antibakteria. Ada gelombang antibakteria pada acupuncture itu. So tak payah pakai bilik kebal. Kan? Lepas tu dia mahir dalam menentukan sistem urat, nerve, untuk nak elakkan pendarahan yang banyak. Ya. Jadi dia tidak begitu bagus dalam bidang pembelahan itu. That's why
universiti bagi pada Anton, apa ni, WHO bagi pada Anton permit sehingga dia mati dah sampai bila lah. Jadi dia pun dah meninggal tu, baru dia meninggal. Jadi WHO dengan kabarnya cuba nak menarik balik lah permit itu. Tapi dia ada clause, dia terlupa ada satu clause. Takkan universiti boleh tutup walaupun pengasasnya mati kan? Mana nak sabar, ada clause di situ. Jadi peguam-peguam dia orang handal lah. So tak adalah jadi isu tu nak ditarik balik. Jadi bayangkan apa saja sijil telah ditandatangani oleh Anton pada tahun 2004. Siapa yang dah di diploma dulu sangat beruntung. Sangat beruntung, tak boleh ditikaikan. Even Kementerian Kesihatan pun dah semak benda ni dengan WHO. Dah WHO hantar surat kepada kementerian, balas balik apa saja tanda tangani oleh WHO, oleh Anton Yasuya, tak boleh ditikai. Memang itu dalam dalam pengetahuan WHO. Hanya ada yang jual-jual sikit lah kan ya. Tapi bukan telah disiasat. Yang dijual di Karachi, dijual di India, itu fakulti yang sudah mati. Macam katalah kita ni, saya ni ada 200 sijil yang telah universiti bagi pada fakulti kita, yang belum yang belum ditandatangani, tapi sijil original lah. Katalah tahun ni kita bubar lah, kita fakulti dah tak ada lagi, okay? Ataupun universiti dah buang kita pasal kita tak ada rekod. Tak ada rekod yang baik dalam bidang pengkajian kita secara sistematik. Jadi universiti pun batalkan dia punya fakulti. Jadi fakulti itu pun telah terbatal. Tapi sijil dia ada tau. Sijil tu yang dia jual. Sijil tu yang dia jual bersepah-sepah satu pun. Di Malaysia ni banyak yang beli. Jadi sijil original, tapi tidak ditandatangani oleh Anton. Jadi kita pun adalah komplain. Jadi dia memberi jawapan begitulah. Maknanya dulu ada satu fakulti di Karachi tu, tapi mereka tak aktif. Mereka tak proper buat bidang pembelajaran yang betul. Jadi itu sedikitlah terjejas nama universiti itu. Jadi kita nak buat cara proper. Kita buat dari peringkat kelas asas, ya. Lepas tu kelas lanjutan. Lepas tu kita fikir tahun ini ramai rasanya yang layak, ya, untuk diberikan pendidikan yang lebih tinggi ke peringkat diploma dan degree. Maka saya tersedar bahawa ini perlu dibuat sebab kerajaan dan Kementerian Kesihatan sudah mula buka mata untuk mengiktiraf bidang ini. Jadi kalau ikut saya dah tak nak ada, sumpah saya tak mau buat lagi dah kelas degree. Memang saya tak nak buat. Cukuplah sekadar pengamal saya belajar asas cukup. Sebab nanti kalau pandai sangat, bahaya. Bahaya, pasal apa? Daripada 53 dulu, ada 4 ke 5 yang sudah mengubah suai lah konsep perubatan kita ni, ya? Dan menjadikan rojak perubatan kita ni. Dan akhirnya dia buat sendirilah, ya? Dan ada yang daripada 50 lebih lagi tu yang hanya nak sijil saja, tapi tak praktis. Guna kad bisnes dia doktor di situ, tapi tak praktis. Bayangkan MD, MA kat situ ada, MD and MA, ada alternatif di belakang tu. Oh, digunakan itu saja rupanya, kan? Jadi tak praktis, gunakan kad nak nama itu dan sebagainya. Dan dengan juga dengan keadaan riak dan ego sekali lah. Jadi eloklah saya tak payah teruskan degree itu. Saya dah bercakap banyak kali dengan isteri saya. Saya kecewa kerana mereka tidak appreciate apa yang mereka dapat. Ya, hanya membayar beberapa ribu, bukannya 400,000 atau 1 juta untuk dapat MDMA. Dan pendapatan mereka berpuluh ribu. Bila mereka dapat buat konsep perubatan kita ni, ada yang berjaya sampai berpuluh ribu. Yang berpuluh ribu ni yang berpaling cadangan kita. Saya tak mahu sebut ada 4 orang. Jadi mereka lupa tentang ilmu, tentang buku dia. Dan yang paling tak seronok ialah dia